Assalamualaikum murid-murid dan juga Selamat pagi. Hari ini kita sambung lagi belajar mengenai unit 12 iaitu kita selamat di jalan raya. Dan kalau minggu lepas kita dah belajar macam mana menyanyi kan, macam mana nak kenal pasti seni kata lagu dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar menulis. Tapi penulisan kali ini berbeza sedikit seperti yang sebelum ni. Lain sikit lah. Minggu ni cikgu nak ajar murid-murid menulis karangan. Jadi buka buku teks muka surat 73 yang ada gambar ni. Okey, jadi hari ni dalam muka surat 73 ni sebenarnya kita nak belajar macam mana nak tulis karangan berdasarkan gambar yang diberi. Cikgu akan ajarlah. Okey, cuba kita tengok dekat dekat muka surat 73 ni. Ini adalah kalau kita tengok sebuah keluarga iaitu Puan Halina dan juga anak-anak dia dilihat ingin melintas jalan, nak melintas jalan raya. Jadi cuba kita baca dulu apa yang terkandung dalam muka surat 73 ni. Okey, dia punya tajuk, beginilah caranya Puan Halina memegang tangan anak-anaknya. Mereka hendak melintas jalan raya. Mereka mengamalkan 5 langkah melintas dengan selamatnya. Mula-mula, okey, jadi rupa-rupanya dekat dalam ni Puan Halina nak melintas jalan raya dan mereka mengamalkan 5 langkah ataupun 5 cara supaya kita dapat melintas jalan raya dengan selamat. Okey, apa 5 langkah tu? Okey, tengok gambar yang pertama. Puan Halina dan anak-anaknya berhenti di bahu jalan. Tengok gambar sekali Okey, yang kedua, selepas itu mereka melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian mereka melihat ke kanan semula. Seterusnya, mereka mendengar bunyi kenderaan yang datang. Okey, tengok yang keempat, gambar yang keempat. Sebelum melintas jalan raya, mereka berfikir terlebih dahulu. Mereka berwaspada dan berhati-hati semasa melintas jalan raya. Okey, itu yang kelima. Jadi dah ada 5 cara untuk melintas jalan. Okey, cuba baca yang bawah tu. Akhirnya, Puan Harlina dan anak-anaknya dapat melintas jalan raya dengan selamatnya. Jadi dekat dalam teks ini mengandungi 5 cara untuk melintas jalan raya. Tapi cikgu nak ajar macam mana kita nak menulis karangan berdasarkan gambar ni ataupun berdasarkan teks ini. Kalau murid-murid tengok yang atas ni kita panggil sebagai pendahuluan dalam karangan kita panggil sebagai pendahuluan ataupun pembuka kata. Dan 5 gambar ataupun 5 langkah ni kita kategorikan dia sebagai isi karangan ataupun isi kandungan ataupun boleh juga kita panggil dia isi topik. Macam topik pada kali ini adalah cara nak melintas jalan. Jadi ini kita panggil 5 isi. Dan yang bawah ni selalunya dalam sebuah karangan kita panggil penutup. Okey, macam mana nak buat karangan? Okey, cikgu ajar macam mana nak buat karangan. Okey, cara-cara nak buat karangan mudah saja. Okey, cara-cara nak buat karangan mudah sahaja. Pertama, berpandukan buku teks tadi. Okey, murid-murid boleh buat ataupun boleh tulis karangan ni dalam buku tulis garis 1. Dalam buku garis 1. Jadi, kita tulis karangan ni dalam buku garis 1. Macam mana nak menulis karangan? Okey, cuba kita tengok dekat sini muka surat 73 buku teks ni, dia dah bagi tajuk. Beginilah caranya. Ni dia punya tajuk. Jadi kita boleh tulis terus tajuk dia dekat atas. Dalam karangan kita perlu ada tajuk dan tajuk untuk topik kali ini adalah
beginilah caranya. Jadi murid-murid boleh tulis tajuk dekat atas ni. Dan tajuk selalunya memerlukan huruf besar di permulaan perkataan. Cuba kita tengok dekat sini, cikgu ada tulis huruf B dan huruf C. Yang ini kena huruf besar. Sebab apa? Sebab ini nak melambangkan atau nak menunjukkan tajuk. Okey, cuba kita tengok. Ini cikgu ada tulis cara-cara menulis karangan. Okey, dia cara-cara nak menulis karangan ni, dia yang pertama perlulah berperenggan. Apa tu berperenggan? Berperenggan tu macam ni. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga, ni yang keempat. Jadi ini adalah perenggan. Jadi kalau kita nak tulis karangan, kena ada perenggan. Ni perenggan pertama, ni perenggan kedua, ni perenggan ketiga, ni perenggan keempat. Macam tu. Jadi itu cara dia nak tulis karangan. Itu yang pertama. Okey, apa lagi cara-cara nak tulis karangan? Yang kedua, perlu ada pendahuluan, isi dan penutup. Macam cikgu cakap tadi, kena ada pendahuluan. Pendahuluan ni selalunya pembuka kata. Isi ni selalunya topik yang nak dibincangkan. Dan yang ketiga adalah penutup. Macam yang inilah. Okey, berdasarkan teks ni, yang atas ni adalah pendahuluan. Yang lima ni kita panggil isi. Dan yang terakhir ni kita panggil sebagai penutup. Jadi untuk menulis karangan perlu ada ketiga-tiga elemen ni. Okey, dan yang ketiga, apa lagi cara-cara nak menulis karangan? Perenggan kedua dan seterusnya perlu ditulis jarak bagi menunjukkan perenggan. Jadi contohlah dekat sini cikgu ada buat. Cikgu ada buat dekat sini. Dalam sebuah karangan kita perlu ada jarak untuk perenggan kedua dan seterusnya. Perlu ada jarak. Kenapa perlu ada jarak? Sebab ini kita nak tunjukkan dia punya perenggan. Kena ada jarak. Kecuali perenggan pertama. Selalunya perenggan pertama ni tak perlu dijarakkan. Tak perlu dijarakkan. Tapi perenggan kedua dan seterusnya dalam karangan perlu jarak. Tengok ni cikgu ada buat jarak. Cikgu ada buat jarak. Perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan yang keempat yang terakhir. Nampak cikgu ada jarak. Jadi cikgu harap murid-murid faham. Ini adalah 3 cara untuk kita menulis karangan. Okey, jadi cuba tengok yang cikgu dah buat ni. Murid-murid buat juga macam ni dalam buku tulis garis 1 ataupun buku penulisan garis 1. Tengok dekat sini, cikgu ada tulis tajuk, beginilah caranya. Okey, yang pertama, perenggan pertama macam cikgu cakap tak perlu jarak. Puan Harlina memegang tangan anak-anaknya. Mereka hendak melintas jalan raya. Mereka mengamalkan 5 langkah melintas dengan selamatnya. Okey, ini adalah pendahuluan kita panggil. Okey, yang perenggan kedua dan yang ketiga ni kita boleh jadikan dia sebagai isi. Nak cari mana isi? Ni cikgu cakap tadi ni 5 ni isi dia. Okey. Jadi tulislah tulis. Macam cikgu tulis. Tengok perenggan yang ketiga. Sebelum melintas jalan raya, mereka berfikir terlebih dahulu. Ini sambungan saja. Okey, dan yang terakhir adalah penutup. Ni cikgu buat penutup. Ni dia punya penutup dekat sini. Jadi cikgu nak aktiviti hari ni murid-murid buat karangan yang macam cikgu buat ni dalam buku tulis garis 1. Kemudian hantar di Telegram. Dan jangan lupa tulis hari. Hari ni hari Ahad, 3 hari bulan 10. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.